Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai setiap saat dan detik nikmat Allah itu sentiasa berlangsung dalam kehidupan kita. Hingga kan kehidupan itu adalah menunjukkan bahawasanya itulah kurniaan terbesar, kerana hidup ini kita mengetahui dengan dia menunjukkan kepada kita bahawa hidup ini adalah haknya, dan bahawasanya kita tidak merasakan hidup itu kepunyaan kita, dan kita berkehidupan seperti mayat yang dalam keadaan diarahkan, diuruskan oleh yang maha hidup tadi. Jadi berkehidupan kita ni seperti mayat, kita ni mati, kita ni tidak ada. Jadi yang apa saja pun dalam kehidupan kita adalah mentajalikan ataupun sebenar-benarnya menyatakan dirinya juga. Maknanya tidak ada dua. Dia sebenarnya walaupun dia nyatakan banyak, dia tajalikan banyak, tapi sebenarnya tetap keesaan, ketunggalan. Kalau kita nampak berbilang-bilang, maka kita tidak lagi memahami, iaitu diri kita ni seolah-olah ada mempunyai rasa hidup, dan yang menghidupkan kita. Itu makna konsep itu adalah konsep yang masih lagi keadaan mensekutukan Allah, merasakan ada kedirian lagi. Jadi dudukkan di situ, apa pun nanti kita akan nampak kelazatan, kemanisan, keindahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nanti kehidupan kita, setiap saat kehidupan kita akan menjadi manis. Seperti seorang sufi yang pakaiannya itu lusuh, ada dua je pakaian dia, diganti-ganti dua pakaiannya. Orang ahli sufi terkenal itu ya, pakaian dia dua, dua pasang lah maknanya, basuh satu pakai. Jadi dia berkata, kami, makam ahli kami ini adalah yang sentiasa merasakan kelazatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kemudian kalau sekiranya raja-raja yang memerintah dunia tahu apa kelazatan yang kami dapat, mereka akan memaksa kami untuk memberi, dan juga akan memancung kami kalau tidak dibagi. Punya lazatnya makam, nikmat orang sufi yang betul-betul dah kenal Allah. Maka dia tak mau lain dah. Dia hidup dia dalam setiap detik saat hidup dia kelazatan, kemanisan, keindahan dengan Allah. Dia takut nak rasa yang lain. Itu dia kata, bila dia dah maknanya tenggelam di dalam nur tadi, lebur. Aku ditenggelamkan oleh Allah ke dalam nurnya hingga aku tak ada lagi. Maknanya gitu, tu lebur di dalam nur Allah, maknanya tangan Allah. Salam. Maka di situ dia dapat sesuatu yang dikatakan tadi tak dapat nak diceritakan, kelazatan dia. Padahal pakaian dia itu ialah tak ada apa, tapi dia merasakan kelazatan. Subhanallah. Begitulah kehidupannya bila kita ni betul-betul faham, kenal Allah. Di situlah tadi. Sebab Allah tu tadi, dia sentiasa memberikan kepada kita ni nikmat yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa kita boleh lagi kadang-kadang tak puas hati sesuatu yang terjadi pada diri kita? Kenapa? Cuba kita soal. Ada kalanya kita boleh merasainya, ada kalanya kita tak boleh terima. Dia
berubah-ubah. Sebab apa berubah-ubah? Sebab kita masih lagi menampakkan ada lagi selain dia. Maka itu kita akan berbolak-balik hati kita. Kejap rasa ada diri, kejap rasa tidak ada diri. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadikan kita kena sungguh-sungguh. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, ini dikatakan di situ sungguh-sungguh. Sesungguhnya orang sungguh-sungguh nakkan kepada Allah. Dalam susah tu tadi sungguh-sungguh nak kepada Allah, pasti Allah bagi 2 kali pula. Sungguh-sungguh nakkan Allah tu susah kan? Dalam belum habis dalam susah tu contoh, saya bagi contoh, kita kena ujian yang berat, contohnya sesuatu yang kita cintai kemudian terlepas yang kita cintai, jadi harapan kita dah tak ada kat dia, terlepas. Jadi bagaimana keadaannya diri kita tombang-ambing tu. Jadi di waktu tu kita akan diberi oleh Allah sesuatu, iaitu hanya aku yang boleh meroh. Kita baca ayat apa pun, sebab kita dah nampak kebendaan tu tadi, kecintaan tu selain daripada Allah tu yang menyebabkan tadi kita jadi huru-hara, tadi tak tenteram jadi diri kita. Sebab kita adikan nombor 2, maknanya kita tak nampak Allah, kita nampak masih lagi ujian tu. Maknanya kita nampak ujian tu bentuk, faham tak? Kita nampak ujian tu tadi, kita tak nampak itu daripada kita nampak benda tu nyata, tapi kita tak nampak siapa yang menyatakan. Tak? Sering sekali kalau kita nampak yang nyata, kita tak nampak siapa yang menyata, kita akan rosak. Kita akan saya siapa-siapa pun. Ini saya cerita bukan makna saya tak kena. Saya pun kalau saya nampak sesuatu tu, saya nampak sesuatu, saya tak nampak siapa yang menyatakan sesuatu tu, saya pun kena juga. Saya tak ada dalam kelazatan dengan Allah. Saya berada dalam kerugi. Saya ada dalam keadaan musibah yang sangat, sebab kita tak memulangkan balik. Itu dia nyatakan tu untuk menyatakan esanya, tapi kita nampak jauh beza kan. Handphone ni dengan yang menyatakan handphone, jauh beza tak? Mula-mula kalau kita tak benda siasat, macam mana nak terangkan ni dia? Dia nyatakan, iyalah besi apa semua yang ni semua Allah jadi. Ada plastik, ada apa pun, cuba cari mana yang bukan daripada Allah. Tak ada satu pun yang di langit dan di bumi seisi, tak ada satu pun, semuanya Allah nyatakan untuk menyatakan dirinya. Tapi kita sering jadi itu, maka Allah hantarkan ujian-ujian untuk kita supaya sedar, kita lupa kadang-kadang. Bila dah kita nampak dia yang menyatakan, kita tak nampak ini yang nyata, maka kita akan nampak telefon ni yang menghubungkan kita adalah Allah. Tak nampak lah handphone ni boleh hubungkan dah. Susah nak baca kalau jadi kita kena duduk di situ. Ni kita telefon, kita rasa telefon ni boleh berhubung, dah salah. Kita dah, maknanya kita dah tak berkasih sayang dengan Allah. Kita telah melupakan Allah. Sedang Allah tak pernah lupa kita. Allah sayang kita. Dia selalu nak apa, semalam cakap irji'i ila, dia suruh kita tenggelam, tak ada dia aja yang duduk kat situ. Tapi kita tak duduk situ. Dia tunggu lama, dia sentiasa dengan kita. Kasih sayang, cinta pada kita. Nunggu lagi. Bagi macam-macam lagi, nyatakan perumpamaan lagi. Untuk menyatakan diri dia. Untuk kita ni tadi kan. Tapi kita abaikan. Itu saya cakap tadi, ahli sufi tu tadi. Bila dia dah dapat ni tadi, hidup dia hanya kelazah. Macam itulah saya masukkan tadi. Dia hanya irji'i ila rabbiki. Dia dengan Tuhan tenggelam, ibarat dia masuk, Allah masuk dengan tangan Allah, kekuasaan Allah masukkan dalam nurnya. Dan duduk dalam nurnya lebur lah. Jadi dia melihat dengan nur Allah. Dia bergerak, dia bercakap, apa semua pun dia tak merasa ada diri dia. Apa yang datang, ilham, semua daripada Allah. Dia tak ada rasa daripada mana-mana. Sebab dirinya dah
dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dirinya tidak ada. Duduk diam-diam dengan Allah, diam-diam Allah yang duduk diam-diam. Itu pun masih ada lagi. Mana duduk diam-diam, mana tak ada rasa apa. Setiap kita nak lihat, kita rasakan dia yang beri. Setiap nak mendengar, kita rasakan dia yang. Setiap nak bercakap, dia yang. Setiap apa yang nak datang, semua dia. Anzala tu tadi, yang turun pada kita tadi. Mengapa engkau tak ucapkan Alhamdulillah, akulah yang menurunkan kehendak-kehendak daripada aku, baru engkau rasa, engkau berasa. Tapi engkau tak tahu, bukankah sebelum kau merasa itu kehendak aku untuk memberi rasa? Mengapa engkau tidak bersyukurkan hidup engkau tu tadi? Itu saya cakap tadi, bila ujian-ujian ni datang tadi, untuk menyedarkan kita. Bukan ujian-ujian tu datang Allah Ta'ala bagi tu tadi untuk melupakan kita pada dia, tak. Tapi kategori orang yang layak terima ujian kan saya dah bagi tahu semalam. Bukan semua. Kalau orang tu betul kenal diri, kenal Allah, para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, itu memang orang yang mukmin, orang yang kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, itu memang terima dia musibah apa pun, ujian daripada Allah, itu betul ujian. Kalau yang peringkat yang kejap ada buat baik, kejap tidak, nak balasan gini, itu perengahan. Itu kalau datang musibah kan, saya cakap itu teguran daripada Allah untuk mengenal Allah betul-betul. Kau belum kenal Allah, kau kena, aku bagi teguran, tu bukan ujian. Tu pun bagus lagi, sebab Allah masih sayang, dia tegurnya kita, betul? Itu tadi. Jadi kita tengok yang ketiga tu, orang yang maknanya tidak mau kenal Allah, tak ada terfikir nak kenal. Dia tahu hidup dia kepunyaan dia. Dia tutupkan betul-betul hidup dia kepunyaan Allah. Dia tutup rapat-rapat. Dia kata dia yang punya hidup. Dia yang melihat suka hati akulah. Dia nak menipu orang ke, dia nak buat apa pun, semua dia kata, aku Rabbukumul A'la. Kata Fir'aun, aku berkuasa, aku Tuhan yang berkuasa, yang paling tinggi. Sebab dia rasa dia angkat, dia ni. Jangan pandang Fir'aun yang saya cakap tadi, yang Paulo, Ramses II ke zaman Nabi Musa tu, Fir'aun. Jangan pandang. Sekarang kita memandang dalam Fir'aun yang pada diri kita ni. Sifat dia tu masih ada kah? Masih ada. Jangan Allah tunjukkan tu yang tu cerita kisah tu, yang tu kisah sebenar tu ada pada diri. Kalau Najib, Waalaikumsalam. Minum mana? Ya. Ada. Jadi macam mana kita nak olah? Contoh orang tanya, iblis mana? Jangan cari iblisnya, tapi cari sifatnya. Itu ada pada dalam diri kita. Jadi yang mustahak, sifat tu yang perlu kita kenal. Sifat iblis ni apa? Pertama, merasa diri tu mulia, besar. Padahal tu semua hak Allah kan. Dia merasa dia pakai benda tu, dia rasa dia ada tak pada diri kita? Dah dihilangkan belum? Dah ditangisi belum? Dah dimenyesalkan belum? Dah ditapakan belum? Supaya dapat kita kalahkan. Dah diperangi belum? Bagaimana? Senang-senang kita cakap kita ni orang beriman, tapi masih belega benda-benda tu dalam tu. Wa kafa billahi syahidah. Cukup Allah menyaksikan. Kita nak suruh makhluk menyaksikan, kita nipu nanti. Makhluk tak tahu apa dia. Makhluk tak tahu kita boleh sembunyikan. Malaikat pun kita boleh tipu. Tapi Allah, wa kafa billahi syahid, cukup Allah menyaksikan. Tak malu ke kita? Bilanya kita nak betul-betul, supaya diri kita boleh betul-betul sifat-sifat yang tadi Fir'aun, sifat iblis, sifat yang tercela lah yang lain tu, jangan disalahkan mereka, makhluk-makhluk Allah tu. Mereka ni hanya mentajalikan daripada apa yang disuruh oleh Allah untuk menyatakan. Siapa yang menyatakan sebenarnya tu? Setiap saat, setiap detik, semuanya Allah yang. Jadi setiap detik kita ni
Maknanya Allah tu sentiasa di dalam keadaan keasyikan dengan diri dia sendiri, kesempurnaan, keindahan, kemanisan setiap saat dia jadikan untuk kita. Bila kita betul faham. Kalau kita tak faham, tu datang macam-macam. Setiap detik, setiap jam kita macam-macam kita macam otak fikir. Ke situlah nanti. Macam mana otak kita fikir? Pasal kita tak kenal. Jadi otak kita akan memikir macam-macam. Macam-macam. Jadi macam-macam tu tadi kita tak dapat satu kan. Jadi kita pergi jumpa satu orang. Dia macam-macam parti dalam tu. Ni bukan saya cerita bumi ni lah. Parti politik macam-macam parti-parti. Ada 10, ada 12. Buka lagi, pecah lagi macam-macam. Ada kumpulan. Yang kita nak buka lagi, nak lawan pula dia. Jadi kau hebat macam mana pun, banyak macam mana pun, 1,000 ke 2,000 parti tu dia pecah. Engkau kena faham, bila engkau kenal diri, engkau kenal Allah, engkau ahlullah, engkau akan menyelam dalam setiap parti itu. Kalau betul engkau nak bawa mereka ke arah ilahun, nak bawa kepada mengesakan, bukan kau buat lagi parti lawan. Engkau tu kena duduk, mana kau tengok, kau duduk, kau perbetulkan dia. Kita tengok. Contoh saya bagi semalam saya cakap, kalau dia tu dalam tu dia minat burung. Kenapa dia minat burung tu, kita kena menyelam. Salah satu ciri-ciri orang minat burung adalah suara burung tu dia nak. Okey, dia syok kat suara burung tu rupanya. Jangan kau duduk kat burung, ni lalai lah, kau pun tinggalkan, tak boleh. Kau kena duduk menyelam dalam diri orang tu. Kemudian kau tahu rupanya kat burung tu dia suka kat keindahan suara dia, kemerduan suara. Okey, kita dah faham, kita bermohon pada Allah, Allah tunjukkan dia. Ini cara dia. Pergi jumpa dengan dia. Suara burung yang kau dengar syok, ia berasal daripada percikan suara Nabi Daud. Percikan aja. Dan Nabi Daud dapat percikan suara daripada Allah. Jadi kau mendengar suara Nabi Daud seperti mendengar suara merdunya suara Allah. Dan kau mendengar suara burung yang merdu tadi, sepercikan daripada Nabi Daud, itu suara daripada Allah. Kau tukarkan suara tu, engkau tu lagi merdu dia. Baru orang tu akan ikut mentauhidkan tahu. Dia setiap kali main burung, dia teringat kita kat otak dia, set dah. Suara Allah. Trap, dia pun dengar, dia dah berubah. Kalau tak dimasukkan chip cerita ni, kisah ni oleh Allah, kita takkan fokus untuk kita kenal itu suara burung. Kita nampak suara burung, tapi bila kita dah Allah kenalkan kita menerusi nabi-nabi dia pasing kat pasing sampai semuanya daripada Allah. Dia pasing-pasing ni nampak, tapi sebenarnya satu esanya. Nampak? Di situ. Jadi siapa kita masuk sesuatu tu, jangan kita menyalih. Setiap saat, setiap detik Allah jadikan tak sia-sia. Masuklah dalam tu dan menyelam dulu kat diri orang tu. Apa lagi dia minat? Contoh bagi. Tadi saya cerita burung itu. Jadi macam-macam kalau kita tahu ni, kerja untuk ilahun wahid ni cukup manis, lazat. Kita ngajak orang mengesahkan Allah, kita dah rasa sedap dah, lazat dengan Allah. Tak ada upah yang kita nak lagi dah. Buat kata Abu Yazid, dia dalam kerohanian dia tu, Allah bagi tahu di sini minta apa saja dapat. Abu Yazid dekat 25 para wali punya kekaramatan diceritakan oleh Abu Yazid. Semua tuan, aku tak nak ya Allah. Habis banyak orang ambil ni apa makrifat yang paling tinggi ke apa, semua wali Allah semua ada ni. Yang paling tinggi pun Abu Yazid cerita yang paling tinggi tu, dia kata satu pun yang aku tak nak ya Allah. Aku nak engkau ya betul-betul ya Allah. Oh, tu dalam kerohanian dia, kehalusan dia. Nampak? Kita nak kena sampai ke situ lah. Dia bagi macam mana pun, dia umpan macam mana pun, dia uji kita. Orang yang kita cintai meninggal ke apa ke, kan, jauh pada kita apa pun, kita cinta dengan mak kita, bapa, tapi meninggal kita, macam mana rasa kita, kan? Saya dah ceritakan dah. Tapi kalau kita dah ada benda ni, sekadarnya ya kita
Bukan langsung tak ada sedih, sekadarnya ya sedih tu. Lain dia kita takut lebih-lebih sangat. Sebab kita dah tahu itu semua barang yang memang akan pulang balik kepada Allah. Dia nyatakan tu bukan menyatakan untuk kekal, tapi yang menyatakan tu jauh beza daripada yang dinyatakan. Kerana yang dinyatakan binasa. Yang menyata tu yang kekal. Jadi kita duduk kat yang duduk kat yang menyatakan. Maknanya tak ada, bukan ada dua lah. Maknanya kita duduk dengan tu bukannya kita ada. Maksud saya tu kita duduk dengan dia tu maknanya kita tak ada sebenarnya. Jadi baru kita nampak apa nanti semua dinyatakan semua daripada dia. Faham Jadi kita tak akan setiap detik kita ajarkan di situ. Sebab kita dah tahu situ paling manis. Situ yang paling lazat. Cuba tak duduk kata. Tadi kan suara burung tadi. Kalau kita tak masuk, tak menyelam, biar apa ni lalai suara burung kita cakap. Kita buat parti lain lawan dia. Kita nampak dia salah dah. Jangan. Engkau jangan buat parti lain. Masuk, jangan pecah belah kan. Masuk. Ni bukan bumi sini yang terasa pula dia. Dia masuk dalam diri dia. Apa? Dia minat punya burung. Masuk ada. Apa dia minat ni? Harta. Kita pun cerita. Nabi Sulaiman tu paling banyak harta. Tapi dia kata harta yang banyak ni tak dapat menandingi kecintaanku kepada Allah. Tak masuk di dalam. Dia ni target harta tadi kita dapat masukkan. Jadi setiap harta yang dia dapat dia takkan pasal dia dah tahu tauhid. Jangan salah jadi kaki harta ni hubut dunia lah. Kita jangan. Kita kalau dah tahu kita pergi menyalam diri orang, bukan menyalahkan. Kalau betul lah kita ni nak menolong dia. Ya? Dia tanya. Mai, salah. Mana? Betul. Siapa? Seorang. Hafiz tak sihat. Begitulah keadaan. Jadi apa saja dalam kehidupan kita setiap saat detik, ajarkanlah kita ni nakkan betul-betul Allah. Bila kita betul-betul ikhlas dan jujur dalam diri kita, kita akan dapat. Tapi kalau tak jujur kan, masih ada sifat-sifat mazumah, masih ada sifat-sifat tercela lagi. Sifat tercela ni ialah selain daripada riak tak apa, yang tercela yang paling berat rasa kedirian tu. Itu tercela betul tu. Itu zalim betul. Rasa ada kedirian tu zalim tu. Itu orang-orang yang maknanya menutupi setiap saat ni Allah punya. Tapi kau tu waktu saat tu selama 15 saat masa tu kau berada di dalam diri kesyirikan, maknanya ada Allah kau tak sedar. Di samping kau sebut nama Allah, di samping tu ada satu kisah orang ni dirasuk. Bila dia rasuk-rasuk, jadi orang yang mengobat ni macam-macam tak dapat. Sebab apa yang mengobat ni dia menggunakan ayat-ayat, bukan saya kat ayat tu tak betul. Dia tidak memahami dulu menyelam orang ni sebab punca dia tu dirasuk. Dia terus baca ayat. Jadi kita bukan nak menyalahkan ayat. Engkau tu kena faham dulu. Minta pada Allah faham dulu apa sebenarnya punca dia orang ni kena rasuk. Dah tahu punca dia nanti baru minta pada Allah. Macam mana pula nak digunakan untuk nasihat ke nak jenis. Cuba kita perhati, orang dirasuk kenapa? Ada rasuk yang sedar, dia rasuk tak sedar. Rasuk yang tak sedar iaitu dia rasa ada kedirian tapi dia selamba. Rasuk yang sedar makna dia menunjukkan keadaan minta tolong. Jadi ni kalau kita dah faham, kita kalau manusia selagi dia tak kenal diri, tak kenal Allah, diri tu dia rasuk. Tapi dia tak mengaku dia tu rasuk. Atau perkataan nak mudah faham, zombie lah. Zombie tapi dia tak mengaku dia zombie. Sebab terlampau banyak jadi zombie. Bukan bumi sini tu, bumi tempat lain. Jadi bagaimana kita nak olahkan sekarang kalaulah kita berada kat bumi lain tu tadi, kita macam mana kita nak? Pasal kita kena menyelam dalam diri orang tu. Punca dia jadi tu kenapa? Banyak pecahan dia.
Kerana cinta dunia, cinta perempuan, cinta harta, cinta tu, cinta ni tak dapat. Selagi tak dapat, dia kejar lagi. Dah dapat banyak pun tak cukup. Jadi gila dia kat bukan dia gilakan kepada Allah tadi, dia gilakan kepada yang Allah nyatakan tu tadi. Dia tak nampak yang menyatakan. Kalau kau kenal, tu tadi. Betapa dalam kerugiannya tu tadi. Banyak bila kita belajar, kalau tak belajar ni kita tak nampak. Contoh tadi saya cakap tadi, dia main-main burung, dia suara, dia syok kat suara, dia tak dengar tu suara daripada siapa tu. Yang kau syok kat suara yang burung, kau tak nampak ke yang tajalikan suara daripada burung tu siapa? Jadi bila kita duduk dalam keadaan ni, kita selalu kena olahkan cepat-cepat. Selagi kita tak duduk kat situ, selagi tu kita dalam kerugian je lah. Jadi kalau kamu beribadah dulu tanpa kamu ada ilmu, Rasulullah kata, maka lebih banyak jadi kerosakan daripada kebaikan. Banyak lagi orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi pun cakap gitu. Lebih kurang gitu maksudnya. Sebab dalam Quran sendiri Allah Ta'ala kata dia tak suruh buat ibadah dulu. Bukan saya cakap tak boleh buat ibadah, bukan. Jangan buat ibadah dulu. Tapi innal lazina amanu. Ilmu tu ilmu Allah. Keamanu tu. Tapi kalau kau tak kenal Allah, tengok. Kau ingat kau amalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca macam-macam, kata itu ilmu. Itu bukan ilmu. Kan saya dah cakap dulu, itu bukan ilmu. Itu kau membaca. Macam kau tengok tafsirkan dengan nama Allah pengasih penyayang. Itu kau mentafsirkan terjemahkan maksud ayat tu. Belum ilmu tu. Lepas tu lebih baik kalau saya cerita nanti banyak salah kan. Lebih baik mengajilah, mengenal diri, mengenal Allah. Itu ilmu yang paling tinggi. Nanti kamu akan tahu kat mana kedudukan yang kamu baca tu, kamu dah makamkan ke belum. Kamu sekadar baca je, banyakkan. Bukan saya tak bagi bulan Ramadan kau nak mengaji banyak malam, mengajilah, bagus. Tapi ingat, Allah tu lebih menanyakan. Apabila engkau membaca Quran, engkau tidak tahu faham maksud dia, maka Quran itu sendiri akan melaknat kau. Na'udzubillah. Jadi bukan saya takut-takutkan orang tak faham. Si Haji ni tak baca Quran, dia kata Quran laknat. Bukan saya cakap. Allah memang bagi setiap satu huruf ada ganjaran dia. Setiap satu huruf kita baca. Tapi bukan berhenti di situ, ada lagi lain hadis. Tujuan dia bukan apa, kita faham. Mula-mula dia bagi kita semangat untuk rajin-rajin baca. Lama-lama kita dah rajin baca, kita cari titik dia sebenar untuk apa. Baru kita tahu rupanya kita nak kena amalkan maksud dia. Itulah yang sebenar-benar yang Allah Ta'ala hendak. Dia tadi. Bukan dia bagi kita ni. Kalau dia kata kau baca Quran ni terus pada aku. Tapi peringkat yang ni kita tak faham. Manusia ni akalnya peringkat dia tak boleh sama apa. Ada handphone 2 GB, ada 4 GB, ada 10 GB, 200 GB. Tak sama kan? Jadi manusia ni dia ada tahapan. Jadi Allah bagi ni dia upah yang ni tadi untuk tahapan tadika. Nanti kan kau tadika terus kan. Jadi Allah naikkan nanti kau dah tak nampak upah dah. Kau rasa ya Allah amal pula dah. Ya. Wala taqrabu zina gitu. Jangan taqrabu, jangan dekat, hampiri zina. Kita nak memahami, kita ulang balik. Wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Zina tu apa? Aku dah belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Zina tu maknanya aku merasa ada diri aku dan lupa pada Allah. Ataupun ada Allah, ada aku, itu pun zina lewat tu. Itu tak boleh, Allah tak bagi hampir. Jangan kau fikir nak ke situ maknanya. Maknanya kau selalu dengan Allah. Maknanya kau fikir nak ke situ je, tu dah kau hampiri zina. Allah tak bagi. Wah, kita dalam kan. Wala taqrabu zina. Pecah-pecah kepala kita fikir. Minta ya Allah tolong bukakan lagi ya Allah. Nampak? Kepahaman tu akan dah, baru kita faham ya Allah. Baru dikatakan ilmu.
Barulah boleh dikatakan selepas kita dah faham innal ladzina amanu wa amilus barulah aku amal soleh. Jangan belum lagi beriman dah rasa macam dah beriman. Aku dah kenal Allah ni, aku dah yakin pada Allah ni. Ya. Kemudian kalau yakin pada Allah, mengapa kau lakukan amal soleh? Kau rasa kau melakukan. Mana kau tak faham lagi. Kalau orang beriman, dia dah faham dah apa yang dia buat bukan diri dia. Itu hak Allah Ta'ala 100%. Aku solat, aku puasa, semua hak. Aku takkan meminta balasan. Malulah yang buat pun Allah, yang kau siapa kau nak minta? Kan? Itu. Tapi kalau orang masih lagi ada sifat mazumah dalam diri dia tak boleh masuk. Walaupun ada satu. Sifat sombong iblis tu ada satu. Rasa aku lagi hebat, habis. Datang 1000 orang wali pun tak dapat. Dia takkan faham. Sebab dia tu kena, ilmu ni kan kena diri kan kena buang. Salam tu. Duk. Ilmu kena diri tu kena buang, bukan kena diri, ada diri. Kena diri tu sampai taluk dia adalah engkau kenal Allah. Bila kenal Allah, apa tanda dia? Engkau tak ada binasa. Jadi apa benda yang kau tengok pun semua binasa. Jadi semuanya menyatakan kau nampak Allah je wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Yang tetap kekal Allah yang memiliki kerajaan. Tak ada siapa-siapa. Semua milik kerajaan dia, semua milik hak-hak Allah Ta'ala. Sampai kan saat ni tu pun milik Allah tu, jantung kita pun milik Allah. Ini bukanlah maknanya saya cakap ni suruh buat kerja yang maknanya sia-sia. Ini bukan kerja sia-sia tau. Inilah maknanya yang Allah Ta'ala utus dia tajalikan kita ni ke sini. Untuk kita sama-sama mengesakan Allah. Bukan esakan saya, bukan esakan Nabi, bukan mengesakan Allah. Jadi setiap barang yang Allah jadikan semua mengalir. Jangan kau nampak berjuta-juta yang Allah jadikan dan nyari dia zahirkan banyak manusia-manusia apa saja pun dia tetap dinyatakan tu banyak tu tadi untuk tetap biasa. Kalau pun banyak tu tak ada pun dia tetap dia tak memerlukan. Faham tak? Jadi kalau kita kata kita mengesakan Allah pun tak betul lagi. Jadi yang mengesakan Allah hanya itu pasal dia suruh hilang diri. Kalau kau cakap dia aku mengesakan aku lain, Allah lain ke? Mana ada kalau engkau itu tak betul. Konsep dia tu tadi dia kata nanti si Haji ni ajar Allah tu ada kat luar lah. Bukan. Saya kena binasakan semua binasa. Engkau semua binasa. Bukan aku je. Baru kau tahu sebenarnya yang ada hanya banyak ni semua yang dilihat cuma menyaksikan bahawasanya asyhadu al. Bayangkan. Tadi saya dah cerita tadi macam mana tadi orang ni ahlullah tadi. Pakaiannya dah ada dua pasang. Kan? Apa barang rumah pun tak ada kosong ni. Tapi dia cakap apa? Aku ni hidup cukup bahagia, merasakan kelazatan Allah setiap saat. Keindahan Allah. Hinggakan kelazatan keindahan aku kalau raja tengok, raja tahu, raja akan paksa aku bagi kat dia. Sebab raja sendiri pun tak ada kenikmatan, kelazatan begitu. Dia beruntung orang ahli Allah. Itu yang Rasulullah diutuskan, mubasyiran wa nazir. Apa berita? Itu berita. Lawan saya dah cakap dah berapa hari cerita pasal ujian itu. Kalau saya nak ceritakan lagi boleh. Banyak kisah-kisah tentang ujian-ujian ni tadi. Tapi hala tu saya dah cakap semalam cukuplah maknanya. Kita sentiasa irji'i ilah selalu. Baru nanti ujian-ujian tu Allah juga yang bagi ujian, Allah yang membuang. Sebab dia yang jadikan uji. Dan ujian daripada Allah tak ada siapa. Ilmu makrifat tinggi macam mana pun tak mampu menghadapi. Ujian daripada Allah tu tadi kan. Tu. Sayyidina Abu Bakar tengah sakit tenat. Datang kawan-kawan sahabat dia datang. Abu Bakar,
engkau dalam keadaan gini, takkan aku panggil engkau kalau dulu tabib lah kan, doktor lah kan, nak kau panggil doktor, aku panggil, aku carikan doktor yang pakar betul-betul obatkan kau ni, kau dah teruk sangat ni. Dan Abu Bakar kata, Maha Tabib dah sekarang tengah menguruskan aku, tak ada lagi Maha Tabib. Itu tadi. Jadi perkataan-perkataan orang yang dah dengan Allah tadi, dia gitu, dia kata tak ada siapa-siapa lagi. Jadi apa pun ujian menimpa orang-orang yang ahlullah, yang dah kenal diri kenal Allah, dia pantang mengadu kepada makhluk. Sebab bagi dia sesuatu yang datang kepada dia, ujian sakaratul maut, ujian sakit tu kan, tetap dia kata itu daripada Allah. Bila Allah bagi tu, dia kata dia dah nampak ni satu, semalam saya cakap pun Rasulullah kata ini hadiah daripada dia, nampak dia nampak kenemah. Tapi kalau kita nampak apa? Berat ni. Berat. Ada kereta baru beli dah kena apa, tayar apa meletup lah apalah kan. Jadi punca tu pasal Allah tahu waktu tu kau tinggal lalai. Pap, dia bagi meletup tiba-tiba kan. Ataupun tengah bawa kereta tiba, pap, kaca main pecah. Kau pun tak sedar lagi. Alah, lori ni lah kacau. Kau tak sedar lagi kan. Padahal masa kau bawa kereta tu, kau tak duduk dengan dia. Dia bagilah sebiji batu sikit, hadiah, supaya kau balik kat tempat nikmat tu. Kau pun masih tak sedar lagi, marah ke makhluk lagi. Ya? Apa ni padahal itu susunan Allah, kau tak nampak lagi. Pasal kau tak duduk. Lama kelamaan, ya Allah, Allah bagi sedar juga. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi tak apalah, walaupun lambat kan, tapi sebenarnya jaga keteguhan dia tadi, supaya diri kita sentiasa duduk situ. Kita nampak nanti semuanya, kita nampak nanti matahari serentak, kita nampak semua ni, pipas berjalan, apa semua, apa saja kita lihat ni, semua kita nampak dia yang memperjalankan. Itu kalau orang dah duduk. Jadi dia apa pun dia pandang, dia Allah dahulu. Kalau kita pandang handphone, kita nampaklah Oppo dah. Salah dah. Dia dah tak nampak Oppo dah, nampak kalimah Allah dah. Yang dalam lagi, itu dia nampak asma Allah. Yang dalam lagi dia nampak dah bentuk ni, dia dah af'al tu Allah yang membentuk dah. Dia nampak bentuk-bentuk ni, dia nampak Allah dah membentuk dah. Bukan Allah tu bentuknya tu, bukan. Semua apa yang terjadi Allah yang membentuk. Kalau jengking bentuk macam ni, lipan begini kan, ular begini, biawak begini. Jadi semua tu Allah yang membentuk kan. Jangan kita petikai apalah bentuk kau teruk, jangan. Kan kisah itu hari saya ceritakan macam mana Nabi Daud ya. Dia naik satu tempat tu bersih, tempat tu bersih, dia rasa dia tengok ada cacing merah seekor kan. Dia pun kata, untuk apa ni kau dijadikan cacing merah? Cacing merah tu menjawab kepada Nabi Daud, Nabi Daud, aku ni pagi Allah suruh aku, ilhamkan kepada aku, Allah wahyukan kepada aku, suruh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Malam Allah Ta'ala wahyukan kepada aku, suruh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Menangis Nabi Daud. Sia-sia kau jadikan ya Allah, malu aku, makhluk kau pun kau wahyukan cacing aja pun untuk selawat kepada Allah SWT. Kalau kita lah hidup, kita tak faham cacing tu sendiri pun, sebenarnya kita lagi mulia. Allah Ta'ala kata cacing tu binatang, engkau tu lagi mulia, tapi engkau tak faham, tak banyak-banyak kenal diri, kenal Allah. Kau banyak kau kenal diri, kau kenal sampai matlamat kau dah, diri kau dah kau ikat 100%. Ikat 100%, bawanya ikat mati, kau hanya 24 jam. Allah akan memperkukuhkanlah, Allah akan memperteguhkan lagi. Kita tak mampu nak teguh kat situ. Memang kejap kan kita terkeluar, kejap ada rasa diri, kejap
Memang kita, kalau kita tak minta-minta betul-betul kepada Allah yang maha meneguhkan dan maha memelihara, al-hafiz, kan, kita tak akan dapat tetap. Jadi rajin-rajin zikir, ya Allahu ya Daim, ya Allahu ya Daim, kerana dia belah yang boleh bagi teguh, terus berterusan. Daim tu berterusan, dia tu sentiasa, bila-bila pun, sejak azali abadi, bila-bila pun semua dah tak ada, dia tetap juga dalam keadaan daim, berterusan memuji, asyik pada dirinya sendiri, sempurna indahnya. Pernah lihat keindahan Allah? Pernah lihat tak tadi kebesaran Allah? Pernah lihat tak tadi kemanisan dengan Allah? Bukan melihat tak, mana rasakan tadi kemanisan dengan Allah. Jadi makam-makam tu kita kena tahu. Yang kita baca selalu tu sebenarnya, kita baca contohlah apa, zikir Allahu Akbar itu kan, tapi Allahu Akbar kita itu berbentuk huruf ke atau berbentuk kita nampak? Akbar tu tadi besarnya. Kemarin dulu kan saya cerita akbar Allah tu tadi, dia ni kalaulah benda ni katalah ni besar, contoh ini besar ni, dia bukan disebut akbar, ni sekadar kalau besar lah ni, yang lain handphone kecil ni besar, ini tak dipanggil besar akbar, ni dipanggil kabir, besar je, dia tak membesar. Kalau akbar ni tu kena faham. Itu baru ilmu, itu baru kita faham. Allah Ta'ala tu jangan disamakan dengan kabir besar yang lain dia. Waalaikumsalam. Kabir tu hanya besar-besar tu ialah tunjuk. Gunung tu kabir besar tu ya. Tapi akbar, Allah habis semua, tak ada, hancur semua, dia lah yang ada. Macam mana nak nampak kebesaran? Di situ lah. Itulah ilmu dia kata. Baru kita sedap beramal. Kalau tanpa ilmu, ibadah tu yang cakap tadi, lebih banyak kerosakan. Sebab apa? Kita menyangka kita. Nanti bila kita dah tahu akbar tu besar, besar mana akbar? Tak ada semua. Faham tak? Siapa yang sebut tu? Tak ada semua, dia yang sebut kebesaran dia. Dia tahu. Cerita kebesaran, lihat ini pun kita dah tak sanggup nak memikirkan. Daripada satu langit ke satu langit, semua mengembang macam ni, macam belon. 500 tahun perjalanan. Itu nak bau sikit nak tunjuk apa Allah nak tajalikan, biar kita faham kebesaran dia tu tadi. Situ je. Tapi bukan itu. Dia nak bagi tahu kita sikit itu untuk maknanya bertingkat-tingkat langit ni tadi. Tapi tingkat dia begini ni, makin besar, makin besar. Mana kita mampu nak ukur? Satu jarak tu 500 tahun. Lepas tu last sekali dia punya tu nurun ala nur, berlapis cahaya, ada 5,000 lapisan cahaya. Satu cahaya ke satu cahaya 100 tahun perjalanan. Menurut cerita dalam kitab. Ada lain kata 500 tahun juga. Tapi cukup kita kata 500 200 tahun dia. Tapi ada 1,000 lapisan. Lapisan pertama masuk lebur. Lapisan pertama aja masuk lebur. Baru nak sampai jumpa Allah. Bila nak jumpa Allah? Jadi jawapan dia pentingnya, yang paling cepat untuk sampai, matikan diri. Itu yang nak kena jumpa ada tuan guru yang arif billah, baru dia dapat tunjukkan macam mana matikan diri. Kau ambil pisau cucuk, terjun bangunan, si Haji kata mati diri, terjun bangunan. Kan Rasulullah kata matikan diri sebelum datang mati. Tu. Bila kita faham rupanya, ya Allah, bila dah dapatlah rahsia mati tu, rupanya kita ni tak pernah hidup pun. Kita je rasa angan-angan macam kita hidup. Betul tak? Kan? Angan-angan ni kita rasa macam kita hidup ni. Kita boleh bercakap, kita boleh nak tu, nak ni, kita rasa macam tu kepunyaan kita, betul? Kalau kau tak belajar benda ni, sampai bila? Azablah kau. Jadi Rasulullah tak nak. Rasulullah nak ajarkan. Itulah irji'i, jangan kau merasa la ilaha il asyhadu al kullu man 'alaiha, semua lebih wa yabqa, yang tetap kekal, walau banyak macam mana pun tetap dia yang tetap ke. Itu yang kenampak tu semua dia lah, cuma dia membentukkan bentuk musawwir,
Dia membentuk-bentukkan macam-macam bentuk di sekian alam ini atas kebijaksanaan Allah. Dia nak membentuk berjuta-juta bentuk yang kita lihat ni, Allah yang membentuk. Kau jangan nampak kereta proton, kereta keluar diesel, itu Allah yang membentukkan. Handphone bentuk gini, bentuk itu. Kau jangan nampak manusia yang bentukkan, Allah yang bentukkan. Afal tu sendiri Allah yang membentukkan. Kita tak masukkan nur kefahaman tentang Allah, tak jumpa guru. Jadi kita tak ada tu tadi. Kita kau dengar tadi handphone, kita nampak handphone lah. Rugilah kita nampak handphone kan, rugi. Tapi bila dah dimasukkan oleh orang-orang yang ahlullah masukkan, ya Allah, menyesal aku pula. Dah kita dah tak nak nampak handphone lah. Apa pun kita dah mula repair. Kita dah Islamkan dalam rumah kita. Periuk nasi, tong gas, pinggan mangkuk, sudu, garpu, gas, apa semua kita dah mula nak proses. Lihat dalam rumah kita tu semua kita nampak dia yang membentukkan, nampak dia tu tadi. Dia yang membentukkan bentuk-bentuk tu tadi. Sampai di luar rumah pun kita jadikan lagi. Tu tadi. Bukan zikir la ilallah, la ilallah, la ilallah, tak ada 100,000 lepas tu dah kat luar dah lemas dah. Dalam rumah sendiri kita tak ajakkan ini semua hilang. Kita tak la ilaha illallah kan lampu, tak ilaha illallah kan kipas tak. Tapi kita je la ilallah. Kita kata kita dah fana. Bukan, fana tu kita dah semua dah la ilallah. Semua yang ada lebur la ilallah. Semua dia dah mengatakan tak ada, yang ada semua. Tapi kalau engkau tak buat, engkau diri engkau tak buat, kau tak, macam mana dia nak keluar? Maka tu kau tak dapat kemanisan. Itu saya cakap tadi. Orang kau dah jumpa, dah kenal kemanis, dia tak mau lain dah. Mana dia pergi, Allah cerita syok. Kau ceritalah apa pun nanti. Dia cerita bab apa, kereta lumba kan dia cerita. Kita orang Arif Billah dia tahu. Dia dah nyelam dah, banyak orang dia nyelam. Kan? Dia nyelam, jumpa orang ni, dia tak salahkan kau kereta lumba. Dia menyelam. Dia tahu apa yang syokkan tadi kereta lumba. Dia dah masuk dalam diri kau. Rupanya ada sekeindahan kat. Maknanya dari segi apa keindahan? Kalau orang minat kereta lumba lah, kalau dia pergi Gemprik tempat dia punya leta lumba tu, jadi belum lagi start tu tadi, dia belum musyahadah lagi. Dia belum nampak lagi dia punya syok ni. Tak musyahadah lagi. Tapi dia pergi tu tadi, dia nampak macam-macam lah. Dah mula nak rasa apa, dia punya gairah. Bila dah bersusun kereta nak jalan tu, yang seorang tarik bendera bendera. Tak apa. Dia panggil menteri ke apa, orang kuat situ ke apa dewa apa ni, menteri wilayah ke menteri apa ke tu, dua start situ dia dah musyahadah dah tu. Tak nampak kereta tu jauh pun dia dengar bunyi pun jadilah syok. Mak patah balik sini punya jauh, baru dah tak boleh. Dia dah nak pula yang dia minat jadi kan nombor 1 lah. Kau ni macam mana kita nak nyelam kat diri orang, kita nak olahkan tadi. Kat mana dia punya syok tadi? Tak dapat nak ceritakan. Tapi bila kita menyelam, kita tahu, sini alir kan. Yang ada bunyi, yang ada besi, yang apa yang ada dalam tadi, kesenian-kesenian dia bau-bau tu tadi, itunya daripada siapa? Itunya tu daripada siapa yang kau diarahkan ke situ? Kan? Bunyi aja dengar pun kita dah, ini kereta Schumacher lah. Siapa nama Schumacher? Saya pun mentam. Schumacher. Dia boleh tahu tu bunyi kereta orang tu kan. Dia masih leading lagi ni. Dia punya dia punya khusyuk dia kan. Tu tadi. Rupanya kita halakan ya Allah. Kalau kau halakan kepada Allah, nanti kau tengok ni lagi best. Tadi kau tak tahu lagi kan. Kau best dia satu lah contoh. Sikit tu ya Allah. Supaya Allah nak bagi tahu kau, dia nak bagi yang lebih sebenarnya. Dia bagi satu dulu. Kau mensyukuri, pulangkan kat dia balik. Kau tengok nanti kalau hebat ya Allah, hebat. Bunyi-bunyi yang keluar tu, bunyi suara tu jadi merdu. Lagi sini.
Itu tadi kan. Jadi kita jangan cepat mengatakan apa saja yang Allah Ta'ala nyatakan, kita dah mengatakan sia-sia. Kan? Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Apa pun yang Allah, tidak ada yang batil, tidak ada sesi, walaupun kuman yang halus sekalipun. Tu. Dengan sebab kuman tu tadi yang halus yang kita tak nampak tadi, yang orang masih takut-takut sangat tadi, ya, menyebabkan jadi jutawan. Jadi jutawan orang. Sebabkan COVID tu dijualkan vaksin tu. Ya. Doktor-doktor yang jadi perawat-perawat ni COVID gaji bertambah. Janganlah pandangnya. Jangan yang pandang yang Allah Ta'ala ciptakan tu tadi yang tak sia-sia. Apa lagi? Cuba ceritakan Allah Ta'ala kata. Apa yang di langit dan di bumi sekian alam, kau ceritakanlah. Adakah siapa-siapa yang menciptakan tu? Dia lah membentukkan yang halus, yang kasar, yang kau nampak matahari besar, yang halus sehalus-halus ni, semua dia. Yang kau nak takutkan, subhanaka faqina azabannar. Allah Ta'ala kata apa? Bila kau dah tahu semua tu tadi Allah jadikan tak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang batil sia-sia. Subhanaka faqina azab. Jangan sebabkan aku pandang dia, aku nampak dia azab, aku tak nak. Jadi aku nak selalu kita nampak apa saja dia, halus ke tak halus, tetap kita rasakan kita tak merasa diri, tak apa pun kita tak ada, semua kita tak nampak ada kuasa. Yang kita nampak adalah kehendak dia. Di dalam tu dia menciptakan yang halus, yang besar, dengan ilmu yang cukup sempurna. Dijadikan iblis daripada sifat kemarahan dia, kemarahan Allah, murka Allah tu. Dijadikan penjaga malaikat Malik daripada kebengisan, sifat qahar. Jadi ada semua tu ada sifat-sifat Allah letak. Rupanya banyak. Bukan 99 Asmaul Husna tu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tu sikit tu. Banyak. 3,000 banyak juga. Adalah sebenarnya. Sebenarnya setiap dijadikan tu ada nama-nama sendiri tu. COVID ke apa benda, Allah yang manusia tu konon-konon dia kata dia letakkan nama Allah. Siapa yang bagi rahsia untuk? Tak ada satu pun 0.001 kita bersyarikat dengan Allah ada. Mana ada? Semua di bawah kursi Yus. Semua dia yang bagi kerusi, letak kat COVID kerusi kerajaan ni. Letak kat ni harimau. Takut orang sebab apa? Adalah aku letakkan percikkan kebengisan. Dan aku letakkan pada singa tu ada ngaum dia tu jadi gerun orang. Jadi semuanya ada rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala letak. Tapi manusia ni memang special. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, Allah tu tadi yang macam-macam tu tadi, dia boleh olahkan semua. Kalau tadi macam harimau, itu ya watak dia. Kalau iblis, dia tak boleh buat watak lain. Dia boleh buat ibadah, boleh. Dia itu ialah dia bagi. Malaikat ni memegang aras, pegang aras lah. Tukang tulis kanan kiri tu kan. Bukan dia. Tapi manusia ni dia boleh itu dia panggil insan kamil wa muka. Bila dia dah kenal diri, kenal Allah, dia jadi insan kamil. Dia macam-macam dia boleh tahu. Semua dia nampak. Sebab insan kamil ni dia tenggelam diri dia. Dia dah duduk dengan Allah. Jadi dia nampak semua yang Allah tajalikan tu, semua dia faham. Bukan dia nampak. Semua orang nampak, tapi dia faham apa sebab Allah tajalikan suara burung. Nanti manusia banyak minat suara burung, nanti di situ nanti dia boleh ajar untuk mengarahkan manusia kepada Allah. Sia-sia tak? Ini apa ni? Orang ni bela burung banyak-banyak, lawan burung batu judi pula. Sebab engkau yang tak bagikan dia satu nur dekat dia, kepahaman bahawa ni yang paling best Allah ciptakan suara burung ni untuk pulangkan balik.
Oh, si Haji ni ada burung ni, suara Allah pula burung ni kata. La haula wala, saya cakap. Saya suruh tukarkan apa pun semua daripada Allah. Innalillahi wa inna. Semua dia daripada dia. Kalau kau nampak ada yang lain, maknanya kau dah tak faham tu. Boleh ke manusia ciptakan suara burung? Boleh? Betul-betul burung hidup tu boleh? Boleh manusia jadi buat najis? Boleh? Najis boleh? Boleh. Bulu hidung pun tak boleh. Tahi hidung pun tak boleh buat. Tahi hidung pun tak boleh buat. Apa yang kau nak rasa kau ni amalan kau hebat, apa semua tu, kalau kau dah kenal diri kenal Allah, kau tak akan teringat-ingat apa yang kau buat. Yang malah kau mengatakan kau semua, ya malu aku nak ingat-ingat. Itu hak engkau, ya.